Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu kembali dalam kalender jenayah di mana kru My Metro Online akan memberikan paparan menarik dan ringkasan jenayah sepanjang minggu lalu. Warga Afrika edar ganja di kolej tempatan. Pameran gambar berahi dalam album rahsia. Pemaju perumahan berdegil guna pekerja asing tanpa izin. Saban hari kita dengari mengenai kes penyeludupan dadah membabitkan warga asing yang semakin serius. Namun disebabkan kecekapan anggota polis memberkas sindiket dadah antarabangsa ini, warga asing yang menyeludup dadah dilihat semakin berani dengan kegiatan mengedar dadah jenis ganja ke kolej-kolej tempatan di seluruh ibu negara. Ramai pelajar warga Afrika yang menuntut di negara ini dikesan terbabit mengedar dadah jenis ganja di kolej-kolej tempatan. Aktiviti terbabit didedahkan selepas polis memberkas 33 lelaki warga Afrika sejak awal Januari lalu dengan majoritinya pelajar yang melanjutkan pelajaran ke negara ini. Pemangku pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Polis Bukit Aman, Datuk Osman Harun berkata, siasatan mendapati kebanyakan pengedar dadah yang diberkas menyalahgunakan pas pelajar untuk mengedar ganja, terutama pada pelajar tempatan atau luar negara. Menurutnya, sehingga kini sebanyak 96 kg ganja yang dianggarkan bernilai hampir RM500,000 dirampas daripada pengedar dadah warga Afrika terbabit. Semenjak Januari hingga bulan September, kita telah mengesan terdapat trend terbaru yang dilakukan oleh warga negara Afrika dalam kegiatan mengedar dadah jenis ganja. Sebelum pada ini, umum mengetahui bahawa mereka merupakan dalam merekrut rakyat Malaysia sebagai kaldai di dalam kegiatan mengedar dadah sejak tahun 2007. Kita dapati pada tahun tersebut, ramai di kalangan rakyat kita telah ditangkap di luar negara, khususnya di Amerika Latin dan juga di Eropah. Berdasarkan perangkaan pada tahun 2007, kita dapati bahawa rakyat kita yang telah ditangkap di luar negara pada 2007 yang dijadikan sebagai kaldai iaitu seramai 84 orang. Dan pada tahun berikutnya 2008, kita dapati seramai 66 orang telah ditangkap sebagai kaldai. Dan seterusnya, pada 2009, seramai 54 orang telah ditangkap. Dan pada tahun ini, sehingga ke hari ini, hanya 19 orang. Dan ini menunjukkan tren penurunan di atas tangkapan warga negara kita di luar negara. Menurutnya, kumpulan sindiket terpaksa beralih arah kepada ganja kerana pengedaran heroin dan kokain mengakibatkan mereka menanggung kerugian besar setiap kali polis membuat tangkapan dan rampasan. Beliau berkata sejak 2008 sehingga kini, seramai 103 warga Afrika ditangkap kerana kesalahan mengedar dadah di negara ini. Menyedari permasalahan yang serius ini, Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik menubuhkan pasukan khas untuk menghapuskan kegiatan dan aktiviti sindiket warga Afrika pada awal 2008. Pusat urutan tradisional atau lebih dikenali sebagai pusat refleksologi yang berselindung di sebalik perniagaan premis pelacuran dilihat semakin berani dan agresif mempromosikan perniagaan haram mereka. Baru-baru ini, kru My Metro Online berkesempatan mengikuti operasi Immigration Selangor yang membongkar kegiatan sindiket pelacuran menggunakan album gambar yang dipenuhi gambar berahi gadis warga asing untuk menarik perhatian pelanggan. Premis pelacuran yang berselindung di sebalik pusat urut tradisional kini mempromosikan pekerja seks melalui pameran gambar berahi wanita genit warga asing dalam album rahsia yang hanya dimiliki pengurus premis. Difahamkan pelanggan yang ingin mendapatkan khidmat urutan batin hanya perlu membelik album gambar berkenaan sebelum memilih wanita pilihan dihajati. Taktik itu terbongkar dalam serbuan penguatkuasa Immigration Selangor di beberapa pusat urut tradisional yang terdapat dalam sebuah pusat beli belah di Subang Jaya baru-baru ini. Timbalan Pengarah Immigration Selangor Abdillah Azizuddin berkata, 3 premis urut itu diserbu berdasarkan maklumat awam mengenai kegiatan tidak bermoral yang dijalankan di situ. Dalam operasi berkenaan, 12 wanita warga asing, warga China, Indonesia, Thailand dan Vietnam disyaki pelacur ditahan kerana tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah serta menyalahgunakan pas lawatan sosial. Turut ditahan seorang warga tempatan berusia 40-an yang menjadi penjaga premis dan 2 lelaki warga asing yang menjadi pelanggan. Abdillah berkata ketika serbuan, pihaknya menemui puluhan kondom yang sudah digunakan dan juga krim pelincir.
operasi di 3 tempat berdasarkan aduan awam. Pertama sekali di Pusat Urut di Summit, di mana kita telah membekas 3 warga negara PRC wanita yang telah didapati menyalahgunakan pas lawatan sosial dengan membuat kerja lah di Pusat Urut di Summit ni. Dan seorang warga negara Malaysia iaitu majikan juga telah kita tahan kerana berada di tempat yang sama. Seterusnya di target yang kedua iaitu di Comfort Reflexology, kita juga telah menahan 2 warga negara PRC, seorang lelaki dan seorang perempuan atas kesalahan tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah. Dan seterusnya target yang ketiga di Pusat Reflexology Energy, iaitu di tempat ini kita telah menahan 4 warga negara Indonesia, 2 orang lelaki dan 3 orang wanita, 2 orang warga negara Vietnam, 2 wanita dan 2 warga negara Thailand wanita. Dan di Pusat Reflexology Energy ini kita telah mendapati modus operandi mereka ialah menunggu pelanggan di bahagian bawah Pusat Reflexology Energy ini, dan sekiranya mereka dilanggan maka mereka akan menuju ke bilik-bilik yang disediakan di atas. Dan hasil operasi ini juga kita telah mendapati kondom-kondom yang telah disediakan untuk mereka melaksanakan kerja-kerja mereka lah. Meskipun pernah diserbu atau diberi amaran keras oleh pihak imigresen, terdapat pemaju perumahan atau kontraktor pembinaan yang masih berdegil menggunakan khidmat pekerja asing tanpa permit meskipun mengetahui ianya menyalahi undang-undang. Dan baru-baru ini, kru My Metro Online berkesempatan mengikuti operasi imigresen Kuala Lumpur yang sekali lagi menyerbu tapak pembinaan yang sama yang pernah diserbu beberapa bulan lalu akibat menggunakan pekerja asing tanpa permit. Puluhan pekerja warga asing yang sedang leka bekerja di sebuah tapak pembinaan di Jalan Genting Klang bertempiaran lari apabila diserbu pihak berkuasa dalam operasi bersepadu besar-besaran membantras pendatang tanpa izin baru-baru ini. Operasi ini dijalankan sepasukan pegawai dan penguatkuasa imigresen Kuala Lumpur, pasukan rela, Jabatan Pertahanan Awam Malaysia dan juga Jabatan Pendaftaran Negara menyasarkan kawasan pembinaan yang dipercayai menjadi lubuk pekerja asing tanpa izin. Timbalan Pengarah Imigresen Kuala Lumpur Muhammad Yusof Khan Muhammad Hassan berkata, risikan pihaknya mendapati masih terdapat pekerja asing tanpa izin yang bekerja di tapak pembinaan berkenaan meskipun sudah pernah diserbu imigresen. Katanya majikan perlu mematuhi undang-undang dan bukannya mencari jalan mudah untuk mendapatkan pekerja asing kerana pihak imigresen tidak akan ragu-ragu untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap majikan yang masih berdegil dan enggan mematuhi syarat kemasukan pekerja asing. Tunjuk. Ini bukan. Ini saja. Bawa naik. Okey. Hari ini kita telah ada satu operasi besar-besaran yang melibatkan anggota rela, JPAM dan JPN, yang mana kita telah mendapat maklumat bahawa terdapat warga asing yang bekerja di tapak pembinaan ini yang didapati kebanyakannya tidak mempunyai pas dan tinggal lebih masa. Dan hari ini dengan adanya kerjasama daripada semua agensi, kami dari Jabatan Imigresen Wilayah telah menjalankan satu operasi pada pukul 11 tadi. Dari pukul 11 sampai sekarang lebih kurang pukul 1, kita telah berjaya menangkap lebih kurang 63 orang warga asing yang dipercayai tidak mempunyai pas dan tidak mempunyai dan tinggal lebih masa. Dan kategorinya adalah 3 warga Indonesia perempuan, 17 warga Indonesia lelaki, 34 warga Bangladesh laki-laki, 1 warga Pakistan laki-laki, 3 Myanmar laki-laki dan 5 India laki-laki. Jumlah keseluruhannya 63 orang. Jadi tuan berapa kali dah masuk tempat ni? Ini merupakan kali kedua lah kita buat operasi di sini. Sebelum ni kita telah berjaya menangkap lebih kurang 140 orang di waktu malam, lebih kurang dalam 3 bulan lepas. Ini kita kali kedua lah kita buat operasi di kawasan yang sama. Yang ditahan ni dia tiada permit kerja ke atau tiada dokumen langsung? Tidak mempunyai dokumen, satu, pengenalan diri, tidak mempunyai dokumen pengenalan diri dan tidak mempunyai dokumen, tidak tinggal lebih masa dan menyalahgunakan pas sosial dan sebagainya. Satu daripadanya kita dapati bahawa mempunyai satu kad pengenalan palsu. Jadi tuan dah 3
3 bulan lepas dah pernah masuk. Dapat rangkap saya 100 lebih. Hari ni masuk lagi. Nampaknya diorang tak serik. Sama dia ambil juga pekerja haram Ini kemungkinan nak cari jalan singkat lah. Untuk tidak mendapat pekerja asing daripada sumber negara-negara sumber dan daripada saluran yang betul. Untuk cut dia punya kos berkemungkinan untuk memudahkan kerja mereka. Tetapi kita sentiasa mengawasi lah, sentiasa mengambil berat tentang hal ini dan pihak Jabatan Imigresen Wilayah Kuala Lumpur sentiasa alert lah berkaitan dengan kes-kes yang melibatkan warga asing yang tidak mempunyai pas dan tinggal lebih masa ni. Ada tindakan terhadap pemaju? Tindakan berkemungkinan kita akan ambil pada pemaju. Sebelum ni kita telah melakukan operasi sekali dan ini 2 kali. Mungkin kali kedua ni kita akan hantar notis pada pegawai pada pemaju berkenaan untuk diambil tindakan mahkamah. Kalender jenayah episod terakhir untuk musim pertama ini berakhir di sini, namun kru My Metro Line akan kembali semula musim hadapan dengan paparan yang lebih menarik dan ringkasan jenayah yang lebih padat khusus untuk tetapan pembaca Harian Metro dan pelayar laman web www.hmetro.com.my. Sebelum mengakhiri, saksikan visual pelancaran logo ulang tahun sambutan Harian Metro ke-20 yang diadakan baru-baru ini. Saya Gaddafi Musli, jurukamera Syahrul dan penerbit Mia Wazlan, My Metro Online.